Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Perbincangan kita pada kali ini bab yang ke-344. Tulis nombor bab yang ke-344, babu karahati syuru'il ma'mum fi nafilatin ba'da syuru'il muazzin fi iqamatis salah sawa'un kanatil nafilah sunnati tilka salah aw ghairaha. Bab, tengok muka surat 125 tu, kita Jawi tu. Bab makruh makmum memulakan salat setelah muazzin memulakan untuk mendirikan solat. Jadi bila muazzin mula iqamat, kita baru nak solat sunat, tak boleh lagi dah. Tak boleh lagi, itu sudah dilarang. Sama ada ianya sembahyang sunat bagi sembahyang wajib atau lainnya, termasuklah solat qada. Kita nak qada lepas-lepas dah, baru belajar orang kata kena qada solat. Ini waktu orang nak qamat baru nak qada. Tak, solat dulu. Kalau nak qada lepas tu. Jadi bab kita ni menarik. Tengok dia punya penjelasan. Islam telah menetapkan waktu-waktu bagi solat sunat dan solat fardu, solat wajib. Penunaiannya, pelaksananya hendaklah dilakukan pada waktu yang ditetapkan dan menjauhi dari melakukan solat dalam waktu yang dilarang, kerana perbuatan itu sia-sia saja, tidak mendapat pahala. Itu dia kata, itu penjelasan dia. Tulis nama hadis. Hadis dalam bab ni satu saja hadis dia. Mudahnya satu dia. Hadis 1759. Letak nombor 1759. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubata. Rawahu Muslim. Artinya, apabila diiqamatkan salat, muazzin duduk qamat dah, Allahu akbar, kita baru masuk masjid ni Allahu akbar, maka tidak ada lagi salat sembahyang, tak boleh lagi nak salat melainkan salat yang diwajibkan, iaitulah salat fardu je boleh. Salat lain sudah tidak boleh lagi untuk salat. Pengajaran hadis, Islam melarang umatnya melakukan salat sunat apabila Bilal telah qamat bagi salat wajib, salat fardu. Yang kedua, umat Islam hendaklah selalu melakukan suatu mengikut peraturan supaya amalannya tidak menjadi sia-sia. Yang ketiga, larangan sembahyang sunat waktu Bilal iqamat untuk mengelakkan dari kelewatan mengikut imam bagi solat yang telah diqamatkan. Jadi dalam kitab kita ni ringkas, maka perbincangannya kita akan huraikan di sini supaya pelajar-pelajar kita dapat maklumat yang lengkap dalam masalah ini dan maklumat yang jelas. Kata Al-Imamul Bukhari, babu iza uqimatis salatu, bab tak boleh lagi apabila diiqamatkan salat, maka tak boleh lagi kita salat kecuali salat maktubah. Berdasarkan kepada hadis Ibnu Buhainah, ada dalam huraian di sini. Ibnu Buhainah, apa dia penjelasan hadis ini? Pelajar-pelajar kena tandalah, bawa pen, bawa kertas, biar kita belajar, biar jelas apa dia perbincangan kita dalam setiap hadis yang kita belajar. Hadis yang kita belajar. Penerangan hadis, tulis itu, penerangan hadis. Hadis ini secara jelas melarang melakukan salat sunat setelah muazzin. Siapa dia muazzin? Orang kita panggil Tok Bilal. Tok Bilal memulakan iqamat. Bila Bilal mula iqamat, maka tidak ada lagi salat sunat. Saya nak salat sunat ni. Contohnya, kita belajar ada hadis kelebihan salat sunat
fajar kan. Solat sunat fajar ni lebih baik daripada memiliki dunia dan isi kandungannya. Tiba-tiba kita mari lambat masuk masjid, orang qamat dah. Macam nak buat? Jawabnya tak boleh. Kena solat subuh dulu, kemudian kita qada balik solat 2 rakaat yang tertinggal tadi. Larangan ini merangkumi semua jenis solat sunat, sama ada solat mutlak ataupun solat sunat rawatib. Jadi solat rawatib dia mahanya, macam solat sunat sebelum fajar tadi contohnya. Bahkan apa yang perlu dilakukan ialah bersama-sama dengan makmum lain untuk segera menunaikan solat fardu berjemaah. Bila orang solat, pergi solat. Ini adalah pandangan mazhab Syafi'i dan juga majoriti ulama mengatakan sedemikian. Begitu juga tidak sepatutnya lakukan solat sunat fardu qada pada masa tersebut. Nak qada seorang kita tak boleh, kerana larangan tersebut secara zahirnya merangkumi semua jenis salat. Salat fardu qadanya, salat sunat rawatib, salat sunat mutlak, semua tidak dibenarkan. Jadi maksud hadis iza uqimatis salah, tengok di kitab tu, iza uqimatis salah, apa maksud dia? Ialah dilaunkan iqamat. Bukan itu imam penuh saf baru berhenti, tak. Bila iqamat aja tak boleh lagi salat sunat. Bukannya dengan maksud bila salat fardu didirikan. Sekalipun dari sudut bahasa maksud tersebut juga sahih, dan ada yang berpandangan sedemikian. Jadi ada setengah ulama kata selagi imam tak akad takbir boleh lagi. Kita mengatakan tidak. Hadis itu menunjukkan bahawa uqimatis salah artinya apabila Bilal telah iqamat salat. Antara yang menjelaskan maksudnya ialah bila diiqamatkan dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Hibban, iza akhazal muazzin. Jadi hadis ini jelas. Iza akhazal muazzinu fil iqamati fala salata illa al maktubah. Bila muazzin memulakan iqamat, maka tiada lagi solat yang dituntut dilaksanakan melainkan solat fardu saja. Riwayat ini menjelaskan maksud hadis tadi, kerana riwayat-riwayat hadis menjelaskan antara satu sama lain. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga menceritakan bahawa beliau ingin melakukan salat ketika muazzin sudah mulai iqamat. Dengar, ini dipanggil waqi' al-ain, maknanya peristiwa yang berlaku. Ibnu Abbas nak salat sunat, orang tengah qamat. Apa jadi? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menariknya dan bersabda, adakah kamu salat subuh 4 rakaat? Nabi tanya dia, nak salat subuh 4 rakaat kah? Mana 2 tambah. Jadi mengikut Al-Mubarak Furi, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dan lain-lainnya. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang berkaitan bab ini sebagaimana berikut. Kalau boleh tanda-tanda, tak boleh tanda pun dengar. Daripada Ibnu Buhainah. Buhainah ni nama Ibnu Buhainah, nama seorang sahabat. Qal uqimat salatus subhi fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal muazzinu yuqim faqal atusalli subha arba'an, rawahu Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki ingin bersolat ketika iqamat. Untuk solat subuh telah dilaungkan. Ada orang bangun nak solat. Lalu Nabi bersabda, adakah kamu mahu bersolat subuh 4 rakaat? Mana Nabi kita engkar. Hadis ini mungkin ringkasan hadis yang juga riwayat Muslim, di mana Ibnu Buhainah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang ingin bersolat sedangkan iqamah untuk solat subuh telah dilaungkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesuatu kepadanya, sedangkan kami, yakni para sahabat, tidak mengetahui apa yang disabdakan oleh Nabi. Setelah Rasulullah pergi, kami mengurumuni dan bertanya, hei saudara, Nabi cakap apa tadi? Apakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kamu? Jadi sahabat-sahabat ni dia bukannya orang panggil nak jaga kaya orang, tapi nak ambil ilmu. Apa yang Nabi ajar tadi? Beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir ada di kalangan kamu yang ingin bersolat subuh sebanyak 4 rakaat. Maknanya ada orang yang hampir nak solat 4 rakaat, maka Nabi kita larang jangan buat. Kenapa? Sebab
bila dah solat fardu tak boleh lagi tambah yang lain. Kata di Al-Hafiz Ibnu Hajar, hadis ini, hadis mana? Hadis Ibnu Buhainah tadi, iaitulah larangan solat sunat setelah iqamat dimulakan. Dan Nabi kita ulang beberapa kali menunjukkan engkar benda tu. Kata Imam An-Nawawi, hikmah kenapa dilarang itu, an yatafarraga lil faridah, supaya orang ini bersedia untuk akad takbir solat fardu. Sebab apa? Solat fardu ini eloknya kita akad takbir setelah imam takbir. Jadi anak-anak kita ni kadang-kadang orang akad takbir dia duduk sibuk lagi, dia main tolak sini, cuik aku. Maka ini satu kesilapan, kerugian yang besar. Patutnya bila imam takbir Allahu Akbar, kita terus Allahu Akbar, jangan ada tengok. Jadi waktu nak betul saf, waktu kita nak samakan saf, waktu nak cari tempat, ketika iqamat tu. Ketika iqamat, bila selesai iqamat, imam akan bagi arahan istau i'tadilu, sama saf, betul saf. Jadi kita betul. Baik. Kesimpulan daripada hadis ini, tanda dilarang melakukan semua jenis solat sunat, sama ada sunat ataupun semua jenis solat, sama ada solat sunat atau qada, setelah muazzin mula melaungkan iqamah. Apa yang perlu dilakukan ialah bersedia untuk sama-sama berjamaah untuk solat yang akan dilaksanakan secara berjamaah. Perkara yang kedua, timbul soalan, kita qamat tak? Kita ingat tak qamat lagi? Kita pun Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bila apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Macam mana kita nak buat? Berhenti ke teruskan solat? Ini penting ni, tanda je. Benda ni akan berlaku. Kita teruskan solat ataupun kita break tengah jalan? Jawapannya, jika seorang sedang solat sunat, kemudian muazzin mula iqamat, kita semaya dah, maka jika dia masih lagi pada rakaat yang pertama, maknanya baru rakaat yang pertama, kalau kita teruskan juga, kita akan tertinggal rakaat, maka hentilah solat tersebut, kita berhenti, breaklah tengah jalan, kita masuk dalam saf. Dan jika dia sudah pada rakaat yang kedua, maknanya rakaat akhir dah kita, kalau kita cepatkan bacaan, kita sempat lagi rakaat yang pertama dengan imam, maka sempurnakanlah salat tersebut secara ringkas. Ingat kaedah. Karena kalau kita baru mula ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita berhenti, pergi terus ke mana? Ke saf. Tapi kalau kita nak sudah dah salat, cepat-cepat salat, lajukan sikit, tukar gia 5, biar kita sempat kejar masuk dalam saf sekali dengan imam. Ini satu kaedah yang penting untuk kita belajar, kan? Jadi itu dia panggil pandangan yang pertengahan lah, kita kira. Ada setengah pandangan kata tak boleh berhenti, wala tubtilu a'malakum, jangan kita batalkan amalan kita, maka kita teruskan juga, lari laju. Selagi imam tak salam, kita boleh kejar. Tapi kalau kita jenis waswah, bismillah 10 kali, berhenti lalu lah, memang tak ada dah. Jadi pandangan yang kata kalau permulaan solat kita berhenti, di akhir solat kita teruskan, itulah pandangan yang lebih sederhana untuk nak kumpulkan dengan hadis yang Nabi kita larang tadi dengan hadis menyempurnakan ibadah, tidak batalkan ibadat kita. Wallahu a'lam. Kita pergi kepada masalah yang kedua. Apa dia masalah kita? Tengok tanda hadis, bab yang ke-345. Bab yang 345, muka surat 126. Babu karahati takhsis yaumil jum'ati bi siyamin aw lailatihi bi salatin min bainil layali, min baini al-layali. Maksud dia, bab makruh mengkhususkan hari Jumaat
au lailatihi, ataupun malam Jumaat, untuk bersolat ataupun untuk berpuasa pada hari Jumaat itu, ataupun untuk solat malam. Ini larangan kita khususkan. Ada setengah masjid ni, Masya Allah tabarakallah, setiap malam Jumaat ada je perdana. Malam Jumaat mesti ada amalan khas, dengan solat tahajud perdananya, dengan solat tasbih perdananya, solat taubat. Jadi hadis ini larang daripada kita khususkan malam Jumaat untuk ibadat-ibadat khas tambahan. Allah tidak menetapkan hari-hari tertentu yang mempunyai kebaikan atau keburukan. Oleh itu Islam tidak digalakkan memilih hari tertentu bagi melaksanakan suatu amalan kebajikan atau menjauhi dari bala bencana, kecuali ada hadis yang menetapkan sedemikian. Itu khas. Kalau ada hadis khas, maka boleh kita buat. Tapi kalau tak ada hadis khas, jadi tak payahlah kita taksiskan ibadat-ibadat ini berdasarkan kepada apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, tanda 1760. 1760. Jumpa nombor hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la takhussu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali, wa la takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam, illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, rawahu Muslim. Maksudnya, jangan kamu semua menentukan malam Jumaat untuk mendirikan salat antara beberapa malam. Jadi malam Jumaat agak semangat, ramai masjid. Malam Jumaat penuh masjid. Sebab malam ni kita akan khususkan amalan-amalan khas. Lepas maghrib baca Yasin contohnya, kan? Lepas Isya semaya tasbih, maya tahajud, semuanya perdana-perdana belaka. Maka itu tengok hadis ini larang taksis sedemikian. Dan jangan pula kamu semua menentukan hari Jumaat untuk berpuasa di antara beberapa hari, melainkan puasa itu secara kebetulan yang berpuasa oleh salah seorang kamu. Maknanya kita ni puasa Daud contohnya, sehari buka sehari puasa, maka dia akan kena pada hari Jumaat. Maka itu tak salah, tidaklah menjadi salah, tidak dinamakan taksis. Ataupun kebetulan hari besar, hari Jumaat hari Ashura, hari Jumaat hari Arafah, maka bolehlah kita berpuasa. Pengajaran hadis, Islam melarang umatnya melakukan salat pada malam, hanya pada malam Jumaat sahaja, sedangkan malam-malam lain tidak dilakukan. Malam-malam lain tidak dilakukan. Yang kedua, umat Islam dilarang mempercayai bahawa hari tertentu lebih baik daripada hari lain. Dan kita tidak nafikan hari Jumaat memang hari besar. Afdal ayyamikum yaumul Jumaah, hari yang afdal di kalangan kamu iaitulah hari Jumaat. Cuma taksis ibadat-ibadat khas itu yang disebut dalam hadis ini. Yang ketiga, amal ibadat boleh dilakukan pada setiap masa waktu dan di mana sahaja. Jadi tambah ini sekiranya tidak ada dalil khas yang sahih yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, selesai masalah. Hadis yang kedua, tanda nombor dia 1761. Wa anhu an Abi Hurairah lagi radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa yauman qablahu au ba'dahu, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang kamu berpuasa hari Jumaat melainkan dikaitkan sebelumnya atau selepasnya. Artinya kena kembar, mesti ada kembar, twin. Sama ada kita puasa Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Hari Jumaat saja tak boleh, dilarang, makruh di situ.
Dilarang makruh melakukan sedemikian. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Pengajaran hadis, Islam melarang umatnya berpuasa pada hari Jumaat tanpa mengaitkan ataupun disertai dengan hari sebelum dan selepasnya. Mana kembarlah mengait tu. Yang kedua, hari Jumaat adalah hari raya kepada orang Islam. Jika berpuasa pada hari itu, maka kemeriahannya tidak memberi makna kepada orang yang berpuasa. Yang ketiga, umat Islam disuruh menyampaikan ilmu dan hukum-hukum yang diketahui kepada orang yang belum mengetahuinya. Hadis yang ketiga dalam bab kita ni, dia ada berapa hadis dalam kitab ni? Dalam bab kita ni ada 3 hadis, ada 4 hadis. Tanda 1762. Wa an Muhammad bin Abbad qal sa'altu Jabiran radhiyallahu anhu anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an shaumil jum'ati an shaumi yaumil jum'ah qala na'am muttafaqun alaih. Muhammad bin Abbad berkata, aku bertanya Jabir. Jabir ini sahabat radhiyallahu anhu. Tuan Syekh Jabir, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari Jumaat? Hari Jumaat saja larang? Beliau menjawab, na'am. Ya, memang Nabi larang. Apa dia? Jadi maksud dianya, pengajaran dia, tengok pengajaran hadis, umat Islam disuruh supaya bertanya kepada orang yang lebih mengetahui mengenai suatu amalan sebelum ia melakukannya. Kita nak buat amalan ni, tanya kat dulu. Ni dak pakai jumpa. Saya jumpa ni, ada orang duk forward pagi-pagi, zikir hari Khamis sekian, zikir hari Jumaat sekian, zikir hari sekian. Bila kita tanya mana dalil dia je? Dalil apa je? Nak berzikir. Memang nak berzikir tak jadi masalah, tapi menetapkan, penetapan itu mesti ada dalil, mesti ada dalil, tak boleh suka-suka. Yang kedua, setiap larangan mempunyai hikmah dan kebaikan kepada umat Islam itu sendiri. Ini termasuklah larangan berpuasa pada hari Jumaat sahaja. Lepas ni kita akan huraikan apakah hikmah dia. Hadis yang terakhir dalam bab kita ini, hadis 1763. Tanda nombor hadis ni. Wa an ummil mu'minin Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yawmal jumu'ati wa hiya sha'imatun qala asumti ams qalat la qala turidina an tasumi ghadan qalat la qala fa aftiri rawahul Bukhari. Daripada ummul mukminin. Pelajar-pelajar kita ni bila sebut ummul mukminin, maksudnya jawatan untuk siapa? Untuk isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang panggil ummul mukminin, artinya ibu bagi segala orang mukmin. Untuk dia saja. Jadi kalau ada juga orang kita ni, ada setengah orang ni dia bernama anak dia ummul mukminin. Macam-macam lah. Belajar dulu. Tadi kita belajar ada hadis, tak tahu tanya, jangan buat pelik-pelik. Ummul mukminin nak pula bini itu anak dia tu. Nama dia Juwairiyah. Buah baris molek. Juwairiyah bintil Haris. Apa dia cerita? Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumahnya. Nabi balik ke rumah dia pada hari Jumaat, sedang ia berpuasa. Juwairiyah puasa hari itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah engkau berpuasa kemarin? Ayah kami mari puasa tak? Jawabnya tidak, tak puasa. Maka Nabi tanya lagi. Tulis, tertinggal terjemahan. Nabi tanya lagi, adakah kamu mahu puasa esok? Tambah tulis terjemahan. Adakah kamu ingin berpuasa besok? Mau nak puasa dah esok? Hari ni hari Jumaat, esok Sabtu, nak puasa ke tak? Jawab Juwairiyah, tak puasa. Maka Nabi kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berbukalah. Nabi kata bukalah puasa tu, jangan puasa. Hadis ini sahih dalam Bukhari. Jadi pengajarannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan yang perlu diikuti.
kerana baginda sendiri menghalang Juwairiyah dari menunaikan ibadat puasa pada hari Jumaat. Yang kedua, setiap perkara yang dituntut oleh Islam hendaklah dimulakan dengan dari diri sendiri sebelum menyuruh orang lain. Ini kita pandai suruh orang, kita tak buat. Yang ketiga, sebelum suatu hukum atau fatwa ditentukan, maka perlulah dikaji siasat terlebih dahulu supaya hukum yang dikeluarkan itu betul, tidak menyalahi peraturan. Tamaklah kita 4 hadis dalam bab ini. Dalam bab mana? Bab mentakhsiskan ibadat pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Pelajar-pelajar boleh tanda penerangan hadis, penjelasan hadis ini. Hari Jumaat adalah merupakan hari yang paling afdal dalam seminggu. Dia panggil hari raya seminggu, hari Jumaat. Namun menentukan ibadat seperti qiyamul lail dan berpuasa hanya pada hari Jumaat adalah dilarang. Ibadat adalah dilakukan secara istiqamah dan dengan cara yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat juga dianggap sebagai hari raya bagi seminggu. Sebagaimana kita dilarang berpuasa pada hari raya, maka kita juga dilarang berpuasa pada hari Jumaat. Cuma bezanya, puasa hari raya haram, puasa hari Jumaat ni tidaklah sampai mereka haram, tapi larangan tu ada. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yaumal jum'ati yaumu id. Tanda situ. Tadi kan dia katakan setiap larangan tu ada hikmah. Tanda. Apakah hikmah dilarang puasa pada hari Jumaat? Jawapan dianya, sebab hari Jumaat adalah hari raya seminggu, maka janganlah kamu jadikan hari raya kamu sebagai hari untuk berpuasa. Jadi kalau kita raya, jangan duk puasa, kecuali jika kamu berpuasa sebelumnya, hari Khamis, atau selepasnya, iaitulah hari Sabtu. Namun larangan berpuasa ini, tanda, kalau puasa juga apa hukum? Tulis di kitab. Kalau kita tak irau, kita nak puasa juga, larangan berpuasa ini tidaklah sampai kepada tahap haram, ianya bersifat makruh. Apa makna makruh? Artinya perbuatan yang tidak digalakkan, disukai oleh syarak. Jadi kita nak ibadat, pergi buat benda Tuhan tak suka. Kenapa begitu? Kerana hari Jumaat berulang-ulang hampir 50 kali dalam setahun, berbeza dengan hari raya yang tidak berulang-ulang dalam setahun, dalam tahun yang sama. Tak ada 2 kali raya. Raya haji sekali, raya fitrah, raya adha sekali, kan? Kata Imam At-Tabari ini seorang imam yang hebat, terdapat perbezaan antara hari raya dengan hari Jumaat dari sudut hukum berpuasa, kerana telah berlaku ijma' ulama bahawa haram berpuasa pada hari raya sekalipun seorang itu berpuasa sehari sebelum atau selepasnya. Itu kata Imam At-Tabari. Maka hukum makruh berpuasa pada hari Jumaat ini jika sengaja ditentukan hari Jumaat. Kita nak buat hari Jumaat puasa sebab hari cuti lah. Antara hikmah yang dinyatakan mengilarangan ini ialah kerana hari Jumaat perlu diisi dengan ibadat yang banyak. Sebagai contoh, bersegera ke masjid pada siang harinya, pergi masjid awal. Maka berpuasa mungkin boleh meletihkan dan mengurangkan ibadat. Bandingannya adalah seperti orang yang melakukan haji. Mereka disunatkan berbuka pada hari Arafah bagi menguatkan ibadat mereka. Mungkin hikmah yang lebih jelas ialah supaya tidak keterlaluan dalam mengagungkan hari Jumaat sebagaimana orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu dan Kristian mengagungkan hari Ahad. Itu semua tu hikmah-hikmah yang dicari oleh para ulama. Jadi makruh berpuasa pada hari Jumaat ini akan hilang jika ia berpuasa pada hari Khamis sebelumnya atau hari Sabtu selepasnya. Sebagaimanalah hadis tadi, begitu juga jika dia tidak mengkhususkan hari Jumaat tetapi berpuasa sunat pada hari Arafah sebagai contoh yang kebetulan jatuh pada hari Jumaat ataupun hari Ashura. Begitu juga jika seorang yang berpuasa selang sehari dan kebetulan jatuh pada hari Jumaat, maka dia tidaklah makruh. Kesimpulan daripada bab ini, apa yang kita nak simpulkan? Tanda yang pertama, dilarang ataupun makruh hanya menentukan malam Jumaat untuk qiyamul lail.
Begitu juga mengkhususkan puasa pada hari Jumaat. Ini kerana nas jelas melarang amalan tersebut. Tak payahlah kita nak baca Quran, baca setiap malam. Jangan duk malam Jumaat je. Malam Jumaat sibuklah, pakak pergi masjid belaka-belaka. Malam lain tak pergi. Nah. Yang kedua, amalan qiyamul lail dianjurkan supaya dilakukan secara berterusan, seorang diri, tak perlu perdana. Sebagaimana hadis, sebaik-baik lelaki ialah Abdullah bin Umar jika dia sentiasa solat malam. Kan Nabi puji bin Umar. Yang ketiga adalah sentiasa mencari panduan Nabi SAW dalam beribadat. Janganlah kita memandai-mandai merekakan sesuatu ibadat tanpa panduan daripada hadis-hadis dan sunnah yang sahih. Boleh jadi amalan yang dilakukan tanpa panduan yang sahih akan menyebabkan kita terikut-ikut dengan orang lain, tetapi kita tidak tahu amalan tersebut tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan larangan-larangan yang perlu kita ikuti supaya kita tidak menambahkan ibadat tidak seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ketiga dalam perbincangan kita ini, satu lagi kita ambil tanda babu tahrimil wisal fi shaum ila akhiri. Tengok tanda bab yang ke-346, tulis nombor 346, bab haram berpuasa berterusan, iaitu ia berpuasa 2 hari atau lebih, tak buka puasa. Puasa start mari sampai esok tak buka, serta tidak makan dan minum di antara hari-hari itu. Jadi Nabi kita larang jangan ada buat perangai puasa tak mau buka puasa. Dia panggil puasa tak buka-buka, dia panggil al-wisal. Al-wisal itu makna terus berpuasa. Tengok penjelasan dia. Allah Ta'ala menggalakkan umat Islam melakukan sebarang kebaikan, tetapi Islam juga tidak suka perbuatan yang keterlaluan, kerana Islam adalah agama yang sederhana dalam serba-serbinya. Jangan ada buat apa, kenapa lembek lotek tu, puasa 3 hari 3 malam lah, Nabi kita larang. Tanda hadis yang pertama dalam bab ini 1764, an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal, muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abu Hurairah dan Aisyah, mana dua orang sahabat meriwayatkan hadis ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa berterusan. Rawahul Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, umat Islam melarang umatnya berpuasa berterusan tanpa berbuka kerana ditakuti perbuatan tersebut mendatangkan mudarat kepada diri orang yang melakukannya. Nabi tak bagi, tak kuat kamu. Yang kedua, Islam menyuruh umatnya melakukan sesuatu mengikut kemampuan dirinya, jangan dipaksa lebih daripada itu. Hadis yang kedua, tanda 1765, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Qalu innaka tuwasilu, qal inni lastu mislakum inni ut'amu wa usqa, muttafaqun alaih wa hadza lafzul Bukhari. Maksud hadis daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyambungkan puasa berterusan. Jadi sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, Tuan larang kami puasa berterusan, tapi Tuan sendiri puasa, lagu mana? Jawab Nabi SAW, sesungguhnya aku tidak sama dengan kamu semua. Tak sama aku. Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah Azza wa Jalla. Mana Nabi kita puasa dia tak lapar. Sebab apa? Allah Ta'ala beri dia makan dengan minum, mana dia rasa dia kenyang. Dia rasa dia kenyang dan dia tidak lemah dengan keadaan yang tersebut. Tak lemah dalam keadaan tersebut. Pengajaran hadis, Allah memberi kelebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada manusia biasa. Oleh itu umat Islam tidak digalakkan melakukan perbuatan yang tidak layak bagi diri sendiri. Tak usah tunjuk warak lah. Nabi suruh tidur malam, dia suruh tahajud.
Nabi suruh berpuasa, dia suruh buka. Dan Nabi galakkan berkahwin, Nabi kita tidak membenarkan perbuatan yang mungkar. Jadi ini semua ni fitrah manusia. Pengajaran hadis, Allah memberi kelebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada manusia biasa. Oleh itu umat Islam tidak digalakkan melakukan perbuatan yang tidak layak bagi diri sendiri. Jangan duduk tunjuk agah lah kita ni, kan? Kita ni bukannya ada mukjizat. Yang kedua, Islam melarang umatnya terlalu mengharapkan suatu ganjaran atau pahala yang besar, tetapi amalan yang dilakukan tidak menjurus ke arah itu. Mana kita kadang-kadang kita seksa diri kita, sedangkan amalan yang kita buat itu tidak dibenarkan oleh syarak. Penjelasan hadis, tanda dia punya penjelasan hadis sikit. Islam adalah agama rahmat. Ajarannya bukan bertujuan menyeksa penganutnya. Kerana inilah umat Islam dilarang daripada menyambung berpuasa tanpa berbuka sehingga hari berikutnya. Yang kedua, menyambung puasa 2 hari berturut-turut adalah haram mengikut majoriti ulama. Ini kerana kita perlu beribadat sebagaimana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu jika kita mampu menyambungkan puasa selama 2 hari, ia tetap dilarang dan berdosa kerana menyalahi sunnah. Ini dipanggil masalah menyalahi sunnah. Sunnah lagu ni kita nak buat macam ni, tak boleh. Yang ketiga, ibadat adalah pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu ia mesti dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu bukanlah ibadat jika sengaja menyusahkan diri sendiri, bukan melebihi kadar yang ditetapkan. Yang keempat, mengikut Imam Al-Khattabi rahimahullah, menyambung puasa termasuk sebahagian keistimewaan Nabi. Dia panggil khasais. Khasais maknanya ciri-ciri istimewa Nabi. Baru ni kita dah sebut dalam sebuah kitab Al-Jami' fil Khasais yang anda baca dari bulan Rabiul Awal baru ni, yang diizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak dibenarkan kepada umatnya. Ia dinakalkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Dan perkara seperti ini kita tidak disuruh mengikuti amalan baginda, bahkan dilarang. Dia kata, tak apa, saya kena ikut Nabi, Nabi wisal, saya wisal lah. Kita boleh ikut setakat mana yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara yang tidak diizinkan maka tidak dibenarkan. Jadi ada juga ulama mengatakan di antara rahsia dianya kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kerana dia terlalu beribadat kepada Allah Taala dipanggil asyik. Maknanya kuat sangat dia beribadat sehingga sampai peringkat dia tidak rasa lapar. Macam kita juga, kalau waktu kita betul-betul buat kerja tak ingat ke makan. Nah, sudah kerja gelap esok dah, astagfirullahaladzim, tak makan tengah hari ni, terlupa kerja. Maka oleh kerana Nabi ni dia kuat ibadat, kerja dia diingat kepada Allah Ta'ala, maka dia boleh tak makan, tidak menjadi masalah. Tapi kita ni kaduk memikir, kaduk tengok jam, dah, bila lah nak buka puasa, maka itu dilarang daripadanya. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita di dalam CD yang akan datang di bawah tajuk Babu Tahrimil Julusi Alal Kubur, haram duduk di atas kubur. Ini tajuk ni penting ni, sebab ramai orang pakat hidup lepak atas kubur hari ni. Maka kita mengatakan perbuatan tersebut tidak baik. Dan apakah huraiannya, tengok dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.